Salam sejahtera, selamat sasarap tong Pinay Sokoviay. Ngaran ko Rickson, antad pitas. Na biano moros ako da momogun rungus. Nokuro, tu pahabalo ko dat kakali ilo ko moros momogun. Nokuro, tu waro tulun mangajar dohon, kumiboros dohon da momogun rungus. Itulah pembukaan kita pada hari ini. Kenapa saya cakap bahasa rumus sebentar tadi? Kerana rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupanya sejak beberapa tahun yang lalu kajian-kajian telah dibuat dan mendapati bahawa ada banyak bahasa yang bakal pupus di seluruh dunia. Paling mengejutkan, menurut UNESCO, saya sisipkan pada anda, ada lebih kurang 1950, tahun 1950 sehingga tahun 2010 ada 230 bahasa yang sudah pupus. Daripada itu, hari ini 3 daripada setiap bahasa yang dituturkan di dunia ini, 3 daripada setiap bahasa yang dituturkan di dunia ini memiliki kurang daripada 1000 orang penutur. Maksudnya segalanya mungkin boleh pupus. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita perlu bertindak untuk mengekalkan bahasa kita. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang mempertahankan bahasa ini. Ya, walaupun kita sedar bahasa ini harus dituturkan oleh ibu bapa, tetapi selain daripada itu harus juga ada usaha-usaha daripada orang-orang yang berkuasa untuk mengekalkan dapat bahasa ini dituturkan, yaitu bagaimana dengan supaya ianya masuk ke dalam subjek yang diajar. Terima kasihlah kepada pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Saya bukan mau puji parti tidak, tapi kita cakap fakta. Kita cakap fakta. Salah satu yang telah diperjuangkan yang benar-benar berjaya ialah perjuangan yang telah dibuat oleh APCO. Salah satunya ialah penubuhan Yayasan Bahasa Kadazan Dusun. Ini sisipan dia. Ini adalah supaya dapat diterjemahkan usaha itu bukan hanya sekadar cakap-cakap, tetapi betul-betul ada satu badan yang dapat membantu untuk terus melestarikan bahasa kita ini. Bila dia ditumbuhkan tahun 1994. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai anak muda yang tidak tahu perkara ini. Sebab itu kita harus menghargai usaha-usaha yang telah dilaksanakan ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kedua, penubuhan Persatuan Pendidik Kadazan Dusun Pekadus. Ini juga adalah satu usaha untuk memartabatkan bahasa kita, ya. Kita bersyukurlah sebab ada pemimpin-pemimpin begini. Bayangkan pemimpin yang lain hanya suka berpolitik, cakap itu, cakap ini, pembangunan itu bagus, tapi bagaimana dengan mempertahankan kita punya bahasa? Adakah mereka pernah berfikir tentang perkara itu? Atau hanya terfikir tapi tidak ada tindakan? Inilah yang kita mau. Ketiga yang paling penting. Ini yang paling penting pada saya ialah apabila pejuang-pejuang ini, orang-orang penting ini berjaya di dalam memperjuangkan kerusi pengajian bahasa Kadazan Dusun di Universiti Malaysia Sabah. Akhirnya kejayaan dikecapi apabila hubungan baik di antara pemimpin APCO dengan pemimpin yang lain, khususnya dalam Kabinet Persekutuan, satu usaha murni yang dipupuk sejak penubuhannya tahun 1994. APCO percaya bahawa hubungan baik ini merupakan asas kepada beberapa kejayaan parti. Semasa Tan Sri Bernard jadi Ketua Menteri Sabah pada tahun 1998, beliau telah meminta kepada Kerajaan Persekutuan supaya satu kerusi pengajian bahasa Kadazan Dusun diwujudkan di Universiti Malaysia Sabah. Tahukah anda perkara ini? Permintaan ini telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan pada ketika itu.
Kemudiannya mengumumkan bahwa kerusi pengajian tersebut diwujudkan pada tahun 1999. Malah kerajaan juga telah memberikan geran sebanyak 2 juta kepada kerusi tersebut. Pencapaian ini merupakan satu lagi kejayaan terbesar APKO dalam memertabatkan bangsa Kadazan Dusun. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini bukan cakap politik. Ini cakap kita punya bangsa, kita punya bahasa. Kita punya bahasa, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kita perlu pertahankan. Kita perlu ada suara orang-orang kuat untuk pertahankan ini. Siapa yang perlu kita sokong? Orang-orang yang bersuara, orang-orang yang buat kerja, orang-orang yang memang sudah tunjukkan bahwa mereka benar-benar buat kerja. Itulah yang kita mau, tuan-tuan dan puan. Bukan hanya yang sekadar cakap kami ini lokal dan sebagainya, tapi kita tanya apa peranan, apa sudah jasa, apa sudah sumbangan Anda kepada negeri Sabah, terutama orang-orang pribumi Sabah, orang-orang Bumi Putra Sabah. At least ada satu. Tapi kalau tidak ada satu susah juga. Ini 3, banyak lagi sebenarnya sumbangan yang sudah dibuat. Tapi cukuplah hari ini kita cakap tentang bahasa saja. Penting atau tidak bahasa itu, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat penting. Bayangkanlah kalau 30-40 tahun dari sekarang tiba-tiba lenyap semua bahasa Kadazan Dusun. Tidak ada lagi yang pandai bercakap. Kenapa? Kerana tidak diajarkan, tidak dilestarikan. Tidak ada usaha daripada pemimpin untuk melestarikan, untuk mengekalkan, menjaga budaya kita ini. Susah kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu mari kita sama-sama menyokong kepimpinan pemimpin yang betul-betul mau menjaga kita punya orang. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah. Jadi terima kasihlah kepada pemimpin-pemimpin APKO yang telah berjaya memartabatkan bahasa kita melalui yang nombor 1 tadi, penubuhan Yayasan Bahasa Kadazan Dusun. Kemudian yang kedua, apalagi dia buat penubuhan Persatuan Pendidik Kadazan Dusun Pekadus. Dan juga yang ketiga, adanya kerusi pengajian bahasa Kadazan Dusun di Universiti Malaysia Sabah UMS. Di mana lagi kita mau cari pemimpin begini? Di mana lagi ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul mau tunjuk mereka bekerja, betul-betul mau menegakkan hak kita sebagai orang Sabah? Di mana lagi? Di sini sajalah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pikirkanlah, buatlah pertimbangan yang baik, dan nanti jangan menyesal pula. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi.